Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu ni dengan siri webinar BIMSAT. Minggu ni kita akan berbicara atau bincang tentang analisis teknikal tentang indikator terbaik untuk trader. Jadi ni minggu ni macam minggu lepas 2 minggu sudah kita dah ada tentang basic technical analysis. Minggu lepas kita dah tengok macam mana nak buat chart pattern, trend line, support resistance dan sebagainya. Jadi minggu ni kita nak cerita tu lah tentang indikator. Jadi yang boleh digabungkan lah dengan apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Dan insyaAllah sama macam 2 minggu sebelum ni, kita bersama dua abang kita, Syukri dan juga Fazrin, yang merupakan dealer kita di Bank Islam Securities. Jadi mereka akan menerangkan tentang indikator ataupun apa indikator ni sebenar, dan dia orang akan tunjuk juga macam mana dekat chart macam ni kita nak letak indikator ni. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, kita akan masuk kepada indikator ni. Okay, first indikator ni adalah beberapa yang kita nak capai pada hari ni adalah tentang moving average, oscillator, dan juga macam mana kita nak implement benda ni kat dalam kita punya chart. Lepas tu macam ni kita nak gabungkan dengan apa bab-bab ataupun chapter yang kita belajar minggu sebelum tentang trend line dan sebagainya. Okey, jadinya saya serahkan tentang moving average ni pada Sam lah ataupun Syukri untuk terangkan tentang moving average. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua okey, boleh dengar Okey, boleh. Okey, saya akan terangkan tentang moving average. Okey, saya tak perlu share screen lagi. Okey. Seperti kita lihat dekat dalam slide tu, kita nampak moving average ataupun kita panggil MA, bahasa popularnya adalah stock indicator that is commonly used in technical analysis. Dia ada dua selalunya orang pakai, sama ada simple moving average ataupun lagi satu kalau kita tengok tu ada EMA, exponential moving average. Simple moving average ni adalah senang cakap, dia adalah purata kiraan hari. Contoh kalau kita guna SMA 20, so dia average kan 20 hari tu. Kalau EMA pula ataupun EMA, dia kiraan dia berbeza sikit, dan EMA ni dia lebih sensitif berbanding dengan simple moving average. Nanti saya akan tunjukkan dia punya dalam chart dia macam mana kita nak tengok nanti. Ini just saya nak just teori je. Okay, next. Okay, please. Next slide. Next slide sekejap. Okay, ni next slide. Okay. Okay. Dia ada contoh moving average. Moving average ada MA envelope, Bollinger Band dengan adaptive moving average. Tapi hari ni kita akan tengok macam mana kita nak gunakan moving average. Okay, saya share screen. Okay, boleh nampak screen? Boleh. Okay. Okay. Okay, kita akan gunakan, kita contoh dekat saham ni. Okay, kita akan gunakan 3 moving average. Nanti saya akan terangkan kenapa kita pakai ni just contoh je. Okay, kita akan gunakan 3 moving average, iaitu saya kat sini saya letak moving average 10, 50 dengan 200. Okay, kalau kita nampak 10 lah, yang lagi kecil 10, kita ambil satu-satu lah. So kita pakai, mula kita tengok moving average 10. Okay, moving average 10 ni, okay, ni daily punya candle Okay, kita boleh nampak yang line warna merah ni. Nampak
Okay, nampak? Okay, line merah ni adalah moving average 10. Iaitu average pergerakan saham tu dalam masa 10 hari. Boleh nampak? 10. Okay, ataupun 10 ni kita boleh, kenapa kita pakai 10? Okay, 10 ni kita boleh assumptionkan dia sebagai 2 minggu punya 2 minggu punya price average movement dia. Sebab apa? Seminggu 5 hari trading day. So kalau 10 ni kita pakai apa? Sorry, minggu punya apa? Trading day, yes. Boleh nampak gerakan harga dia. Okey. Kita tengok daripada sini ujung ni. Kita nampak bila dia di atas moving average, kita nampak harga tu dia perform macam ni di bawah. Nampak di bawah, nampak harga dia jatuh. So ni harga dia dekat atas, dia naik. Okey, moving. Cara kita nak gunakan moving average ni, kita boleh first kita boleh tengok pada ni, kita guna single moving average saja dulu. Kita boleh tengok dekat crossover dia. Maksudnya harga saham, kita tengok candle ni melintasi moving average. So kita boleh expectation price akan naik. Contoh dekat sini kita boleh nampak. Okay dah, dia naik, dia cross, dan dia naik. Bila harga di bawah moving average, ni moving average 10 harga akan jatuh pula. Nampak ni crossover berlaku. Nampak crossover berlaku, buat dia jatuh. Okey, itu salah satu cara kita nak gunalah. Lepas tu selain daripada crossover, kita boleh tengok, kita boleh gunakan moving average ni sebagai support dan resistance. Macam last week punya support dan resistance. Okey, kenapa support dan resistance? Okey, kita tengok ni. Kita ambil yang ni sebab tak nampak, tak banyak sangat dia punya contoh dia. Nampak harga jatuh, dia try balik tapi tak kena pun. Tapi dia dah mendekati dengan moving average ni. Nampak dia jatuh balik. Dan ni nampak dia try, even dah sama dengan moving average, dan dia jatuh balik. Dia boleh dijadikan sebagai support dan resistance. Okey, dekat sini kita nampak dia dah break, dia nak try nak jatuh tapi fail. Dia moving average ni sebagai support, dia naik balik. Yang ni pun sama, support, dia naik balik. Okay, yang ni jelas kita boleh nampak. Dia kena dekat moving average, dia naik balik. Ini function moving average. Ya, kita boleh nampak trend dia nak ke mana. Ni MA10 lah untuk yang lebih kecil. Okey, selalunya yang biasa, yang normal biasa pakai kan 10. Okay, kita akan combination. Yang ni 10. Kalau ni merah ni MA10. Okay, kita tukar, kita tambah lagi. Kita ambil MA, kita bagi ada dua kita ada triplekan MA 50 dengan 200. Besarkan dia punya ni bagi kita jelas nampak. Okey. Okey, yang merah ni 50, yang merah ni 10. Yang ni 50. Yang ni 200. Okay, kenapa kita pakai 50? Assumptionnya untuk 50 hari trading dia lah, ataupun 3 bulan macam tu lah. Quarterly punya ni lah, kita boleh nampak performance dia. Kita nampak dia cross naik. Bila okay, ni just price cross ni je. Nanti saya tunjukkan crossing antara moving average. Okay. Kalau untuk MA200 ni, yang warna biru ni, kita boleh nampak overall dia untuk dalam setahun punya average. Kita tengok price dekat atas
200 punya moving average, kita tahu okey, saham ni dah berada dalam uptrend. Kita boleh nampak yang warna biru ni, nampak dia dekat atas. Ini yang daripada bulan November 20 lah, kita nampak dia tengah perform lah kat atas. Lepas tu then sekarang yang Julai dia dekat bawah MA 200. So kita nampak overall trend nampak macam downtrend lah. Kita boleh nampak, kita boleh assumption kan kita macam tu. Okey, lagi satu cara kita boleh, okey, lagi satu crossover antara MA kita boleh gunakan untuk kita nak tahu buy signal dengan sell signal. Okey, kita tengok dekat sini contoh. Nanti kita pergi tengok dekat saham lain pula. Okey. Kita nampak dekat sini, kita antara ambil yang MA 10 dan MA 50 crossover. Kita tengok MA 10 yang warna merah ni, yang kecil. Nampak bila dia start crossover dekat sini, kita boleh nampak ada crossover merah ni. Merah crossover hijau, MA 10 crossover MA 50, dan MA 10 ni naik atas. Nampak dia naik atas. So ini menandakan buy signal lah. Kita boleh nampak harga lepas tu menaik. Naik. Nampak dia naik. Dan macam ni, ini crossover antara price dengan apa, dengan moving average 10, dan apa dia jatuh. Tapi yang ni crossover MA belum lagi. Kalau kita nanti Encik Fazrin dia akan terangkan lah macam mana kita nak implementkan dalam plan kita, trading plan kita. Ini secara asasnya nak tengok macam mana moving average ni, kita boleh nampak. Dia nampak dia naik. So kat mana sell signal dia? Sell signal dia dekat sini. MA 10 dah crossover MA 50 dan dia jatuh ke bawah. Nampak dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Kita boleh nampak sini sell signal dia. Buy signal sini, sell signal sini. Ini just kalau kita just gunakan fully moving average. Yang ni kira untuk short term ke, mid term ke, long term ni kalau yang crossover ni? Sebab kita gunakan MA 5 dengan crossover antara MA 5 dengan crossover antara MA 10 dengan 50. Yang ni, dua ni. MA 10 yang warna merah ni, MA 50 yang warna hijau. So ini lebih kepada mid term lah. Kita tengok pun range dia berapa hari lama kan. So lebih kepada mid term. Dia naik terus. So dan MA 200 ni confirmation sebab price kat atas MA 200. So kita tahu okey, saham ni tengah berada dalam uptrend. So possibility kita nak buy tu adalah lagi tinggi lah, sebab kita tahu tengah uptrend. Kita tak akan cari saham yang tengah downtrend macam ni sekarang kan. Okey, contoh sekarang kita tengok yang latest, dia berada di bawah MA 200. Kita tahu overall saham dalam downtrend lah. So kita pun selagi dia tak atas 200, so tak digalakkan lah untuk buy, untuk yang terutama yang baru-baru lah. Sebab kita tahu trend dia tengah downtrend. So expectation dia nak jatuh tu adalah, probability dia nak jatuh tu adalah lagi tinggi daripada dia nak naik. So even ada crossover pun tunggu dia break atas ni. Tu nanti tak apa, nanti kita akan tengok dekat pada dalam implementation nanti. Okey, kita tengok contoh saham lain. Kita boleh ni untuk kita, itulah setakat yang kita boleh pakai. Tengok saham lain kita boleh, kita tengok ini MAIG. Nampak ni dekat sini crossover. Okey, first kita boleh tengok. Kita tengok yang belakang dulu Kita nak ni case study lah. Kita nak study, kita nak tengok. Okey, kita tengok price first kat sini. Price dah crossover dengan MA 10 yang warna merah ni. Price MA 10. Tu nampak crossover sini. So kita tahu
Ada juga yang guna just single MA je. Nak lagi cepat kan. Kalau macam ni nampak ni dah lambat sikit. Kalau crossover ni macam lambat. Ada strategi dia orang gunakan single crossover je. So nampak ada crossover satu, buy signal. Dan price naik, dia try balik, masuk, naik. Dan sini ada crossover sell signal. Ni untuk single punya crossover. Price crossover dan bergerak ke bawah. Nampak? So kalau plan dia macam tu, so kita akan sell kat sini lah. Ini just untuk single moving average lah. So nanti implementation nanti kita akan tengok macam mana kita nak guna. Ini ada lagi crossover buy signal. Di sini ada sell signal. So kalau perasan, kalau yang kecil ni akan generate more fake punya ataupun whipsaw lah. Dia sebab ada masuk, ada keluar kan, macam ni lah. Masuk balik, tapi dekat sini dijual sikit je. Okey. Ini untuk single punya moving average lah. So kalau kita guna dua moving average dekat sini lah, buy signal dia dekat sini. Tapi MA berada dekat bawah. MA ni ada dekat bawah apa? Price berada still berada di bawah MA. Bawah MA 200. Price still berada di bawah MA 200. So untuk ni kita tak confident lah. Kita tahu price tengah downtrend. So maybe untuk yang confirmation dia nak uptrend tu, buy signal dia dekat sini lah. Confident lah. Kalau kat sini nampak macam tak confident lagi. Sebab apa? Probability dia nak jatuh tu masih ada. Sebab price tengah berada dalam downtrend lagi. Okay. Yang betul kita boleh nampak dekat sini. Dekat sini kita dah start nampak. Okay. MA dah ada, MA 200, price dah ada berada di MA 200. So kita akan cari buy signal pula dekat range sini. Kalau ni ada satu, tapi ni ada satu, tapi lepas tu drop. Kita cari lagi, tunggu lagi sampai ada. Contoh lagi dekat sini ada buy signal. Okay, bolehlah kita tengok kat sini. Maybe kat sini ada buy signal, kita boleh buy. Then sell signalnya terusnya, kalau single dekat sini kita dah nampak ada sell signal. Okay, then kalau double crossover antara MA10 dengan MA50 ada kat sini. So dekat sini lah sell signal dia. Ini dijual. So next jatuh. Nampak sekarang ni dia dah berada bawah MA200. Okay, ni contoh untuk latest kita boleh kita buat study lah. Okay, dekat sini kita dah ada crossover. Ini contoh, kita bagi contoh je. Ni dah ada crossover. Mengatakan price tu ada nak naik lah. Dan price tak baru crossover dengan MA200. So kita boleh nampak ada dua. Kat sini pun ada MA200. So kita dah tahu saham ni akan jadi probability kemungkinan dia nak uptrend tu adalah saham ni. Tapi nanti kita akan last kali kita akan implementation. Ni mungkin kalau kita entry kat sini mungkin dah tinggi. So kita akan tunggulah. Tu nanti kita akan trading plan nanti. Ulang masing-masing macam mana. Okey. Habis, sudah habis. Dah okey. So kita boleh tengok tadi macam mana nak guna simple je. MA ni untuk kita, maknanya boleh gunalah untuk short term ke, mid term ke, long term ke, tapi terpulang kita punya trading appetite tu macam mana kita nak urus tu kan. So terpulang lah. Yang penting tahu kat mana dia punya crossover tu, kat mana kita nak entry, nak exit. Okey, seterusnya kita boleh beralih kepada satu lagi inilah bahagian yang mana akan diterangkan oleh
Fazrin lah. Ini seterusnya berkenaan oscillator. Okay, Fazrin boleh tentang oscillator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tu. Okay, slide tak keluar ya. Okay. So bahagian oscillator ni, okay. Sekarang kita dalam chart kita ada salah satu indikator yang kita gunakan sebagai oscillator. Biasanya indikator ni kan normally orang gunakan guna untuk membantu dia membaca mengkonfirmkan bacaan di atas chart tu sendiri. So basically apa oscillator ni sebenarnya kan? Kenapa kita perlu belajar oscillator untuk bantu kita membuat decision dalam analisa technical. So basically oscillator ni sebenarnya dia mengira momentum suatu harga saham tu sama ada dia makin naik ataupun makin turun. Dia oscillator ni kebanyakannya dia sama je semuanya. Tak kisahlah dia pakai RSI ke, pakai pakai stochastic ke, tapi oscillator ni dia cari satu benda je. Sebenarnya nak cari momentum indicator. Tapi sebab tu kadang ada setengah orang tu dia pakai multiple oscillator. Boleh juga, tapi benda tu sebenarnya sama je. Kalau tak perlu pun kita pakai banyak-banyak oscillator dalam satu chart tu. Cukup sebenarnya untuk satu oscillator, satu indikator momentum. Yang penting kita tahu apa kita nak buat, apa kita nak cari dalam indikator tu. So dalam oscillator ni kebiasaannya chartist ni yang biasa menggunakan momentum indicator ni, contoh dia macam RSI, kebanyakannya pakai RSI ataupun oscillator. Pakai stochastic. Sebab biasanya yang dua-dua ni indikator yang mudah kita nampak, yang clean lah. Kalau yang lain tu mungkin daripada pandangan orang lain berbeza. So terpulang kepada pelabur, dia nak tengok macam mana dia nak tengok momentum tu ikut indikator-indikator yang sesuai dengan mata dia. So daripada indikator ni kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok dari segi momentum dia, momentum naik ataupun turun. Lagi satu, kita nak tengok momentum dia sama ada dia dah overbought ataupun dah oversold. Dia akan kebanyakan indikator ni akan tunjukkan kat mana kita berada di di kawasan harga yang dah overbought, ataupun kita dah berada di oversold, ataupun kita masih berada dalam keadaan yang neutral. Neutral ni maksudnya 50-50 jugalah. Tapi kita akan nampak momentum tu dia menaik ataupun turun. Biasanya dia akan tunjuk dia punya line tu akan tunjuk dia pointing ke atas ataupun pointing ke bawah. Kalau maksudnya kalau pointing ke atas tu momentum tu still ke atas lah. Kalau pointing ke bawah momentum tu ke bawah. So lagi satu, kita nak tengok indikator momentum indicator ni apa signal semasa kita nak combinekan dengan signal-signal breakout dengan reversal. So basically kita menggunakan momentum indicator ni hanya untuk membantu kita membuat decision selepas kita dah buat analisa pada chart tu sendiri. Dalam chart candlestick chart tu sendiri. So kita teruskan ke ni lah, tengok chart. Boleh nampak? Boleh. Chart. Okay, so sekarang ni kita ada chart bersih lah, kosong lah. Kita hanya ada so far ni kita ada chart kosong,
Tapi bawah ni kita tengok atas dulu. Chart kosong, candlestick chart, di mana kita nak buat first sebagai pelabur ni, kita nak buat analisa ni melalui technical analysis ni. Kita tengok gerakan harga dululah. Ini kita dah ajar sebelum ni dalam bentuk pattern, bentuk trend, semua tu lah. So kali ni kita akan tunjuk macam mana kita nak combinekan indikator-indikator untuk mengkonfirmkan atau untuk mengkonfirmkan kita punya analisa tu sama ada betul ke dia menaik ataupun sekarang ni tengah menurun ke. So indikator kita ni akan banyak bantulah. So sebenarnya kalau kita pelabur, kita tak boleh bergantung pada indikator sebenarnya untuk kita buat decision. Yang penting kita perlukan price tu saja. Tapi indikator hanya membantu je. Itu indikator ni hanya secondary je. Jangan sebab tu kita ada setengah orang dia letak banyak indikator sampai dia tak boleh buat decision. Kalau macam tu dia akan buatkan kita jadi confused lah. So sebagai technical trader ni, untuk chart ni kita lihat dari segi chart ni. Kita kita tengok pergerakan harga, trend. So kita masukkan moving average pula. Macam tadi, contoh tadi kita masukkan EMA 10, EMA 50, EMA 200 kan. Okey. Ada orang tanya moving average berapa yang bagus? Okey. Sebenarnya tak ada pun satu pun yang 100% bagus. Semua lebih kurang sama je. Dia bergantung pada kita punya time frame kita, berapa lama kita nak hold, berapa lama kita nak trade, berapa lama kita nak entry. Kita nak base pada pelabur tu sendiri. Kalau kita short term, kita pakai yang rendah. Kita bergantung pada yang low moving average lah. Kalau kita jenis yang nak tengok trend yang dalam masa setahun, kita pakai 200. Tapi kita boleh combine kita punya analisa tu, kita boleh combine daripada long term, kita combine pada long term sampai ke short term. Itu untuk kita buat study lah awal-awal. Kalau masa dia nak entry nanti, kita boleh bergantung pada ni lah, short term punya indikator. So yang untuk generally untuk yang kebiasaan kita tak perlu pun pakai 3 sekali. Mungkin kita boleh pakai 10, 20, bergantung. Tapi ini kita nak bagi kita fahamkan, tapi kita kena faham lah pelabur ni sebab apa diguna. Kita tengok daripada mata kita sendiri. Baru kita boleh buat decision tu. Okay, so dalam chart ni kita ada 10, 50, 200. Contoh 10 ni untuk 2 minggu, macam 50 untuk quarterly. Yang 200 ni kita nak almost tahun. So jadi sekarang ni maksudnya sekarang ni dalam masa 200 kita nak tengok 200 ni untuk long term. Sebab apa kita kebiasaan orang pakai 200 ni? 200 ni kita kebanyakan orang pakai 200 ni sebab kita nak tengok long term tu saham ni masih berada di paras bullish ataupun bearish. Itu dalam masa tahun kita akan comparekan harga tu, harga price dengan trend pattern dia dalam masa setahun tu. So kalau kita nak mula masuk dalam, kalau kita masuk entry dalam pelaburan, kita kena pastikan kita harga tu berada di atas moving average. Maksudnya bila harga tu berada di atas moving average tu bermaksud kita berada di situasi bullish. Sebab tu kita jarang kita nak ajar orang macam mana kita nak trade bawah
bawah moving average, sebab dia sangat berbahaya. Sebab dia kadang dia, sebab tu macam sekarang ni kan banyak harga-harga saham semua bawah 200 moving average. Sebab tu dia bila dia kenaikan tu dia sikit-sikit, dia tak ada continuation. Maksudnya yang kenaikan tu hanya retracement. Lepas retracement tu maksudnya macam ni lah. Kalau kita ada berada dalam sekarang kan dah berada dalam downtrend kan. Moving average ni kita gunakan sebagai resistance. Dia pun boleh jadi resistance ataupun jadi support kan. So bila ada indikator macam ni, tapi lepas kita buat technical macam ni kan, downtrend ni, so kita nak contohnya awan tag ni, bila dia dah break dah, cantik dah. Okay, first trend line dia dah break. Okay, cantik. Ada positif punya momentum. Maksudnya trend tu dah nak bertukar lah daripada downtrend ke uptrend. Tapi ini belum confirm lagi. Ini cuma possibility dan signal-signal awal. Ini dipanggil signal-signal awal. Kalau kita berada di sekarang ni, sekarang ni kita masih berada di bawah 200 moving average. So kalau kita nak confirmkan awan tag ni, dia sudah boleh, dia dah berada dalam bullish trend. Dia mestilah break atas moving average ni dan maintain atas moving average tu, 200 moving average tu. Dia kena maintain. Dia tak boleh naik sekejap lepas tu dia turun ke bawah. Maksudnya itu, kalau turun ke bawah tu maksudnya dia ni lah fake ni lah. Fake signal lah. Macam ni kan. Biasanya kebanyakan macam ni lah, macam ni lah. Ni fake signal lah ni. Sebut ke bawah. Ni fake signal. So kalau kita nak pastikan dia ada continuation bullish, pastikan harga tu dia akan maintain atas moving average lah. Lebih lama dia maintain, maksudnya dia lebih ni lah, bullish tu akan berterusan lah. Okay, so yang ni tadi pasal moving average kan. So kita just sikit tambahan daripada moving average ni. Kalau kita tengok daripada ini downtrend, ni downtrend. Okay, kita comparekan dengan uptrend ni. Ni uptrend. Okay, kita tengok compare, buat comparison ni kan. Melalui moving average ni kita boleh nampak dah, harga waktu uptrend, harga tu mesti berada di atas moving average. Tapi lepas tu kalau moving average yang paling rapat ni, biasanya moving average yang paling ni lah, rendah lah. Ini 10, ini 50, ini 200. So kalau kita nak tengokkan dari segi signal awal melalui crossing, first kita kena tengok dulu macam tadi lah, macam Sam beritahu tadi. First kita tengok early signal bila harga cross moving average. Itu satu. Tak kisahlah dia cross 10 dulu ke, itu lepas tu 50, lepas tu dia cross 200. Okey, itu first signal. Second signal bila line-line ni dia cross satu sama lain. Daripada line 10 cross 50 dan 50 cross 200. So ini jadi macam ni. So bila ada crossing banyak macam ni, banyak combination ni, so dia bermakna ada bullish signal tu kuat lah. Tu bila lepas tu lah dia boleh maintain di atas 200 moving average ni. So kita boleh consider dia akan kita boleh buat analisa yang mengatakan stok ni akan lama bullish. Akan lama maksudnya bukan lama ni, maksudnya dia comparekan dengan trend setahun yang lepas, dia dah berubah lah. Maksudnya dia dah daripada bearish ke bullish lah. Dia dah ada reversal, ada reversal pattern. So sama juga. So bila signal-signal ni, signal ni kita jadikan ni lah, lepas dia dah cross tu atas tu, so signal ni akan jadi ni lah support level lah. Sebab tu kita combinekan antara line dengan moving average kan.
So signal crossing, bila crossing ni crossing atas dia buy, kalau crossing ke bawah sell. Sama juga, tak kisahlah dia 10 ke 50 ke 200. Combination ni kita kalau ketiga-tiga dia ada cross, maksudnya dia lebih confirm lah, maksudnya lebih kuat lah. Kalau dia satu je, maksudnya dia short term saja, long term belum lagi. Macam tu lah. Itu gunanya short term, medium term dengan long term moving average. Kita nak confirmkan je sama ada dia boleh maintain lagi ke tak. Okay, itu daripada segi moving average. Lepas kita guna moving average ni sebagai kita punya trend analisa, ini semua kita nak trend analisa untuk kita masuk entry. Kita belum masuk oscillator. Oscillator ni hanya membantu kita untuk membuat keputusan sama ada kita berada di direction yang betul ataupun kita masih 50-50. Okey. Contoh dalam ni kita ada RSI. Kita ada RSI, ni momentum RSI, lepas tu kita ada MACD, MACD. So dua-dua ni indikator-indikator yang biasa technical analyst guna. Kebanyakan gunalah. So sebab dia mudah, dengan mudah kita faham lah, senang kita nak tengok lah dia punya clean dia punya signal tu. So macam sekarang ni kita ada, dia tengok RSI ni. Lagi satu sebelum tu, kalau kita nak compare kan RSI dengan yang lain-lain kan, kata okey, ada orang kata guna stokastik lagi bagus sebab dia ni ada orang kata guna CCI lah apalah semua kan. Okey, kita cuba tengok yang kebanyakan ni summary lah, summary oscillator. Kalau kita ikutkan semua, dia semua bagi signal lebih kurang sama je. Tak perlu pun tambah satu, tambah stokastik, tambah CCI, tambah average ADI lagi, tambah oscillator untuk kita confirmkan, tak perlu. Sebab semua sama, semua bagi signal-signal yang sama, lebih kurang. Cuma mungkin dia berbeza dia, time frame dia pakai 14, 26, tapi dia semua sama. Tak perlu pun kita nak buat banyak-banyak ni. Cukup tu satu sebagai membantu kita nak buat decision. Sama juga moving average. Moving average ada sampai 10, 20, 30, 50. Ini bergantung pada ni lah, time frame kita lah, kita nak masuk. Okay, so tak perlu kita nak sebenarnya kita tak perlu nak pakai banyak-banyak indikator. Satu, dua dah cukup dah untuk kita confirmkan. Biasanya kalau kita dah biasa pakai kita dah trade biasa kan, guna indikator ni, lama-lama kita tak nampak pun, tak tengok pun indikator ni. Kita tengok price action je bila kita trade. Bila yang terutamanya kalau trader-trader yang short term, sehari dua, yang trade intraday kan, biasanya dia orang dah tak sempat dah tengok indikator ni, just tengok price action je, break, beli 2-3 sen, jual dah, tak sempat pun tengok oscillator. Itu yang ni lah, yang mana short term lah, yang mana swing, mana yang scalping, macam tu lah. Okay, so macam mana kita yang untuk yang pelabur baru belajar ni, nak tahu pasal penggunaan indikator ni. Ni contoh, ni adalah momentum indikator di mana kita nak tengok kekuatan buyer dan kekuatan seller. Kalau macam kata yang atas 70 ni adalah overbought, yang bawah ni oversold. Lain-lain ni kalau dia ke atas tu maksudnya buyer kuat lah. Senang nak dibahasakan, senang lah. Kalau naik ke atas tu buyer tengah kuat, kalau di ke bawah ni maksudnya seller tengah kuat. Itu satu. Macam mana pengiraan dia sebenarnya? Dia jadi macam ni. Harga tu, bila harga tu naik speed, kelajuan harga tu naik cepat, dia akan tegak macam ni lah. Kalau dia naik slow sikit, dia akan slow lah. Itu beza dia. Kalau naik speed dia cepat, tinggi, cerun tu dia akan naik cepat. Kalau dia mendata dia, maksudnya dia naik steady lah, naik sikit tu steady lah. Janji dia naik. Kalau naik tu maksudnya dia buyer tengah kuat lah. So bila kita nak baca macam contoh RSI ni, okey, dia ada satu overbought, oversold kat atas ni 70, bawah atas overbought, bawah 30 oversold. Lagi satu kita nak tahu tengah-tengah ni. Okey. Tengah-tengah ni biasanya atas 50 ni kira bullish punya momentum.
kalau bawah 50 ni kita apa, kalau dia menaik dia masih baru lagi lah, kita tak boleh kata dia akan terus naik, belum lagi. Kalau atas 50 ni kita macam boleh confirmkan dia sekarang ni tengah. Boleh ni tak zoom sikit tak? Yang dekat tu mungkin takut kecil sangat kan. Macam kita tengok dekat screen mungkin nampak besar. Mungkin untuk kalau tengok yang live ni takut dia tak berapa nampak. Boleh zoom tak? Bukan zoom tu, page tu magnify dia. Oh ni. Zoom ni sekejap besaran ni lah. Yang ni je boleh. Apa kan? Control lepas tu scroll up tu yang kita besarkan page tu. Sebab yang ni dia tak, bukan ni dia sebab ni dia chart, dia bukan page yang ni. Dia memang dah fix macam ni. Oh dah fix kan? Dia fix lah. Dia bukan yang website yang boleh yang zoom kan. Okay. Macam ni pun okey lah. Okey, nampak sikit lah. Sebab tadi kecil sangat. Boleh besar kan. Alright. Okay. So macam contoh sekarang ni, kita bagi nampak macam ni lah. Volume ni kita buang dulu lah, bagi nampak. Okay, so RSI ni so macam sekarang ni kita boleh nampak dia tengah momentum tu bullish lah, berada di atas 50, dia pointing up. Lepas ini kita nak confirmkan chart candle ni dia tengah dalam berada candle pattern ni berada dalam keadaan bullish lah. RSI ni akan confirmkan. Bukan kita tengok RSI ni baru kita tengok chart candle ni. Kita tengok candle dulu, confirmkan RSI ni dia tengah berada di, betul ke dia tengah ada momentum. Okey, dia ada momentum, bullish momentum. Ni satu indikator, itu je momentum indikator sekarang ni. Lepas tu kita tengok trend yang macam MACD ni pula. MACD ni dia sama dengan moving average, tapi dia moving average combine dengan momentum. So moving average MACD ni kita nak tengok first daripada crossing biru ni adalah MACD line, yang orange ni signal line. So first signal dia bila ada crossing atas, MACD cross signal line ke atas, maksudnya ada bullish ni lah, bullish signal. Boleh dijadikan buy signal, tapi buy signal boleh katakan buy signal lah, bullish signal. So MACD ni pula dia ada bahagian dua bahagian juga. Satu kosong ke bawah negatif, kosong ke atas positif. So apa beza dia ada kosong negatif bawah ni ke positif? Maksudnya yang trend sekarang ni kita berada di bearish signal, bearish zone. Itu cara kita tahu zone-zone sekarang ni kita berada, macam contoh macam ni kan. Tarik okey, sekarang ni kita masih berada di bearish zone. Kita compare harga kat sini kan, harga ni ni maksudnya dia dah bearish zone dah ni. Pasal bearish zone ni kita masih berada dalam bearish, ataupun kita boleh panggil bearish trend lah. So biasanya kalau kita berada bearish zone ni, kita tak galakkan orang trade. Orang yang ni lah, orang yang biasa barulah tak galakkan, sebab dia masih berada dalam downtrend. Selagi dia belum break atas zero ni, atas kosong line ni, belum lagi, maksudnya dia belum ada tanda untuk reversal ke bullish. Atas ni bullish, kosong ke atas ni bullish, bawah ni bearish. So sekarang ni kalau kita tengokkan keadaan chart sekarang ni, dia masih berada dalam bearish zone. Tapi mengikut candle pattern kita tengok ni, dia ada early signal awal yang dia boleh ke atas, tapi belum confirm. Ini first analisa yang kita boleh buat sekarang ni. Kalau kita nak confirm, kalau kita nak tahu dia akan confirm naik, maksudnya dia confirm naik, dia mesti satu dekat chart ni dia kena break 200 moving average ni, yang merah ni. Line merah ni 200 moving average,
dia kena break dan maintain. Okey, tu satu. Ni base pada ni lah. Ni base pada moving average. Kalau kita nak tengok moving average ni lah. Dia akan break, biasanya dia akan break, akan patah balik. Lebih ni. Dia akan macam ni lah. Okay. First, dia akan break, patah balik. Itu baru kita boleh nampak reversal pattern. Ni reversal daripada downtrend ke uptrend. Bila kita gunakan moving average ni, yang 200 moving average ni adalah agak moving average yang sangat signifikan lah. Once dia break tu maksudnya kuat pattern tu nak reverse daripada downtrend ke uptrend. Kemudian kita confirmkan dengan indikator pula. Okey, indikator ni akan jadi macam mana? Kalau indikator ni akan jadi macam ni. Bila dia kuat, dia akan pergi ke atas. Bila ke atas ni dia akan masuk ke zone overbought. Kan? Zone overbought. So zone overbought ni, bila dah sampai zone overbought, dia akan boleh lama ke atas tu. Bila kita ni kan, bila price tu kuat, bila kuat menaik, dia akan boleh jadi macam ni. Nanti saya akan tunjukkan stock apa je jadi macam ni. Dia akan naik je. Dia nak turun. So di sini. So bila indikator tu jadi macam ni, maksudnya dia overbought tu, maksudnya dia buyer tu dah kuat. Buyer tu masih kuat lama. So untuk orang yang sebab tu indikator ni dia bukan bagus digunakan pada waktu ada trend. Dia bagus guna waktu price tu dia sideway. Kalau trend macam ni lah, bila dah ada kat atas ni, kita susah sikit nak tengok dia dah ada boleh bila nak entry. Kan? Kat sini memang boleh entry sebab dia overbought, maksudnya baik kuat. Tapi kita tak tahu dia dah penghujung. Kita nak beli harga tu dekat RM1, kita nak beli, tapi dia akan turun dulu ke 90 sen. Tapi kita tak tahu. Susah nak ni. Kalau kita base pada indikator ni, sebab dia masih overbought kuat. Kalau turun bawah 90 daripada RM1 ke 90 sen, dah 10 sen. So kita ada miss kat situ lah 10 sen tu. Tapi kat indikator dia still tunjuk overbought. Sebab apa? Buyer tu masih kuat. So situ salah satu ni lah kelemahan indikator ni. Bila dah sampai satu tahap dia overbought, bila ada trend, dia dah kurang sikit dia punya penggunaan tu. Tapi masih boleh gunalah. Kita boleh katakan stok ni masih ada buyer yang kuat. So lepas tu kita tengok pula MACD, trend following indicator ni. Biasanya bila jadi pattern macam ni, dia akan bentuk macam ni. Dia akan cross zero line ni daripada bearish zone ni kat sini, yang kotak ni bawah ni bearish zone, dia akan cross masuk ke bullish zone. Bila bullish zone ni maksudnya confirm dia berada dalam trend positif, trend bullish. So itu yang bantu kita untuk kita masuk entry dalam trend bullish. Biasanya kita akan beli dalam dalam bullish trend lah. Jangan beli kat sini. Sebab apa kita beli bullish trend ni? Sebab apa? Walaupun kita beli kat atas pun, kan? Kata kalau kita beli kat pucuk kan, lepas tu kita boleh relax lagi bila dia turun, sebab kita dah tahu dia dalam keadaan bullish trend. Sebab tu certain orang kalau dia tak tahu macam mana nak analisa bullish uptrend dengan downtrend ni, dia bila dia beli tu, bila dah harga turun tu dia dah panik. Dia dah panik, lepas tu terus nak jual. Padahal benda tu boleh patah balik, naik balik, sebab dia masih dalam uptrend. Kan? Trend. Macam ni contoh. Itu guna dia MACD indicator ni. So macam contoh lain Ini contoh kalau belum jadi. Kita tengok yang dah jadi. Contoh yang dah jadi macam tadilah.
kan. Ni masa ni dia downtrend bawah. Okey, sekarang ni chart ni sekarang chart ni berada di sini kan. Kita dah downtrend bawah apa kesemua moving average 10 pun dah cross bawah 50 moving average. Lepas tu moving average 50 pun dah cross bawah 200. So memang kuatlah downtrend tu. So sekarang ni indikator RSI pun dia ke bawah, dia oversold. Oversold ni kalau kita tengok kan, biasanya kalau indikator ni kita boleh nampak lah, kalau hujung-hujung ni maksudnya dia dah hujung lah. Kalau dia masuk dah oversold ni kan, maksudnya dia dah hujung bottom lah, kat bottom biasanya. Boleh jadi dia patah balik, tapi kebiasaannya selagi dia selepas dia lepas dia break dia cross masuk balik neutral level ni, maksudnya dia dah start recover. Tapi biasanya kalau dia turun masuk, dia akan cari bottomnya ni lah, level. Sama juga macam ni, dia sebenarnya dia dah hampir, berkemungkinan dia hampir bottom level. So kita expect lepas dia masuk balik atas 30 level ni, 30 ni, atas level 30 ni, atas level 30, so ada potensi, waktu ada candle bullish, candle hijau kan. Maksudnya buyer dah start membeli. Lepas tu kalau ini confirm ada volume pun naik. Lepas tu tapi masalah dia kalau ikutkan indikator ni macam MACD line dah cross over signal line. So ini dah satu signal market dah recover sikit. Patutnya buy signal, bukan buy signal, maknanya bullish signal dah ada, tapi dia boleh patah balik sebab ni masih berada dalam zone bearish. Zone bearish ni dia biasanya akan naik sikit turun, naik sikit turun, naik sikit turun. Itu biasanya dalam bearish zone ni, bila MACD berada di bearish zone. So bila sebab tu kalau kita nak betul-betul selamat, nak kurangkan risiko jatuh patah sikit je naik, kita kena ni lah, kita kena tunggu dia cross kosong ni lah. Dia selagi dia tak ni, bila dah sampai tahap sini, dia dah cross, baru dia nampak cross ni, baru dah kita boleh confident masuk. Sebab kebanyakan dia harga dah cross moving average line kat atas ni. Lagi satu moving average line ni pun dah cross satu sama lain. Yang 10 dah cross 50, dah cross 50 dah cross yang 10 dah cross 200. So harga pun dah atas 200 moving average. So itu menunjukkan harga ni stock ni dah start recover. Maksudnya dah masuk ke bullish, maksudnya bullish uptrend lah, trend lah, dah bertukar. Lepas tu macam RSI, bila RSI tengok, bila cross, dia akan berada di overbought ni, maksudnya buyer strong lah. Indikator RSI ni senang nak tengok. Kita cuma simpan dalam kepala kita, buyer kuat ke atau consider kuat. Kalau dia naik, betul cross, buyer kuat. Maksudnya ada continuation lah, possibility ada continuation untuk dia naik lagi. Sama juga macam MACD. Kalau MACD line ni masih maintain, bila MACD line ni dia dah cross kosong, satu bullish, so kita dah nampak bullish signal. Yang kedua, MACD line yang biru ni maintain atas signal line, so dia kira still trend masih bullish lah. Trend tu masih bergerak dalam keadaan bullish. So selagi dia pointing up, dia masih bergerak ke atas, maksudnya uptrend lah. So kita dekat bila bullish ni lah kita bila kita nak entry kan, kalau untuk masuk waktu bullish ni, bila ada retracement macam ni lah, retracement dia touch sikit 50 hari, 50 EMA, waktu-waktu dia pause, waktu-waktu dia
retrace kejap. Itu waktu-waktu yang terbaik untuk kita beli sebenarnya. Tapi biasanya ada orang dia nampak candle ni kan, dah nampak strong bullish, tapi ada candle hijau, so dia boleh riding lah, join sekali lah. Ada orang macam tu, ikut ni lah, ikut strategi masing-masing lah. Masa bila nak entry, ada cara breakout dia masuk. Satu breakout candle kan, breakout candle dia masuk, ada macam tu. Tapi candle kalau nak breakout moving average pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang lain ni just nak confirmkan dia, kita betul berada dalam keadaan bullish. So kalau kita lepas tu bila nampak harga tu masih berada di atas moving average, maksudnya dia masih bullish trend, trend up, masih uptrend lah. Sampailah dia ada signal selling. Macam contoh ni, dia break 10 hari dah break. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak confirmkan apa? Confirmkan dia dah bearish ke ataupun kita boleh tunggu lagi. So ada orang kalau dia tak nak loss banyak, dia once dia dah cross 10 moving average ni dia dah jual dah. Tapi ada orang dia nak long term, dah beli ke bawah ni, nak tunggu long term tak apa, boleh tunggu dulu. Sebab apa? Sebab long term moving average belum break lagi. So dia boleh hold lagi lah. Setahun punya moving average belum break, maksudnya dia boleh simpan lagi setahun lagi ke, boleh lagi. So bila tengok signal macam ni, kita confirm lagi dengan indikator dia dah cross bawah pada overbought. Kat sini signal sell yang kita, kat sini signal sell ni maksudnya seller dah masuk, momentum seller tu dah kuat. Ini kat sini boleh tengok ada indikator ni, bila dah cross ke bawah maksudnya seller cross ke bawah. Lepas tu laju pula, so maksudnya seller tu kuat lah, speed dia kuat. Lepas tu ada MACD pun ada crossing MACD ke signal line ke bawah. Ni ada signal, ini just nak confirm kan, okay sekarang ni betul ada signal line. So sekarang ni kita tak boleh ni lah, tak boleh masuk lah, kena sama ada kalau okay, sampailah satu tahap dia pun cross 50 moving average. So masa tahap ni kita menganggap quarterly punya, kalau kita comparekan harga tu dengan quarterly, kita tengah berada dalam keadaan bearish lah kan. Tapi 200 masih lagi bullish, sebab dia masih harga tu masih berada di atas. So kalau yang orang long term, dia akan cari waktu-waktu ni dia turun, selagi dia tak break, dia kalau ada je harga retrace, ada harga yang turun sekejap, dia akan beli. So waktu ni kita dah tak boleh gantung pada indikator ni, sebab dia masih momentum tu masih bearish. Macam ni adalah sekejap bullish, ada kemasukan buyer, ada momentum buyer. Yang ni pattern ni dah start bearish. So kalau kita tengok kan, kalau kita tengok kan, sampailah dia ada crossing balik. Maksudnya this area ni, maksudnya dia ni lah, dia area ni masih dia turun tu area sideway lah, sideway. So sebab tu penting lagi guna breakout candle daripada indikator. Indikator ni dia biasanya dah lambat. Kita nak kita nak confirmkan je indikator ni, bukannya untuk kita nak buat decision daripada indikator. Kita kena buat decision tu melalui breakout harga di sini. Harga ni lagi penting. Ini maksudnya dia dah keluar. Maksudnya bila dah cross ini, lepas tu ada RSI pun dia pointing ke atas, maksudnya buyer dah start kuat. Momentum buyer tu dah ke atas. Lepas tu MACD line ni dah cross signal line. So maksudnya dah start bullish lah. Maksudnya bullish lah. Kita tak tahu bullish dengan bearish je indikator ni. So kita tengok balik indikator price pattern ni. Price pattern ni dia dah berada balik dalam 10 moving average. So dia still maintain atas 50 moving average ni. So maksudnya
dalam quarterly dia masih kuat lah, masih uptrend. Kalau so bila dia cross untuk 2 minggu 10 hari, dia so lagi menguatkan yang mengatakan harga Awantec ni dia dalam keadaan uptrend, bullish. Sampailah kita ni, selagi dia berada, kalau kita nak rasa confident kan, nak katakan stok ni long term ni boleh simpan tak? Long term ni biasanya orang nak tahu long term dulu baru kita nak short term. Kalau kita nak tahu long term ni, dia selagi dia berada di atas 200 moving average, maksudnya dia kuat. Tapi kena ingat, gap ni pun ambil kira juga. Gap ni, gap harga tu dengan apa beza gap harga yang jauh dengan gap yang dekat. Gap dekat ni kan, gap ni lah. Gap ni. So maksudnya beza gap moving average ni dengan yang ni, maksudnya yang ni waktu untuk yang long term, yang long term, gap ni kalau lagi jauh tu maksudnya stok tu naik terlalu cepat lah, terlalu tinggi, tinggi sangat. Kadang waktu-waktu ni kita rasa macam takut sikit compare dengan waktu ni kita lebih ada confident, sebab dia berhampir dengan average setahunnya. So kalau kita beli sini pun potensi kita nak cut loss pun, sebab ni jadi support, cut loss pun sikit comparekan dengan dekat area ni sebab dia jauh lagi, tak sampai 200 tu. So cut loss tu akan mungkin lagi besar. So itu kalau ni lah. Tapi lagi besar dia punya gap ni, maksudnya stock tu makin sebenarnya dia lagi kuat lah uptrend dia. Itu untuk kalau kita nak tengok gap ni lah. Tapi kalau sekarang ni kita bila jadi macam ni, sebab apa kita kena berjaga-jaga bila gap tinggi. Bila ada gap tinggi sangat ni kan, gap tinggi tinggi sangat, bermaksud kita kena berjaga-jaga. Waktu reversal dah hampir. Bila kalau kita tengokkan candlestick pun susah nak lepas macam ni kan. Ini dah early signal lah. Ini early signal yang kita tengok pattern lah. Ni pun dah tak lepas, resistance dekat tak lepas, resistance tak lepas. So lepas tu dia ada sideway punya pattern. Sideway dia lega kat sini kan. Dia dah tak ada continuation untuk naik lagi, tak boleh break. So ini menunjukkan ada signal-signal yang dia nak ke bawah, nak pada uptrend ke downtrend. Macam ni kan, pada uptrend ke downtrend. Sebab tu kita penting guna line chart ni, line uptrend line ni. Kita guna garis. Ya, sebab yang ni yang penting Yang ni yang penting, bukan yang indikator. Indikator ni just confirm je. So bila kita combine kan line ni kan, line ni uptrend combinekan dengan moving average, so kita boleh confirm lah dia yang reversal pattern tu daripada uptrend ke downtrend dah kuat, dah confirm. So bila nampak harga tu dah cross bawah line ni, so confirm dalam kalau untuk yang line pink ni 10 hari. So harga ni dah down dalam 10 hari ni dia dah downtrend. Itu satu. Short term dia memang dah downtrend. Lepas tu dia cross lagi 50. So dalam quarterly dia dah start tunjukkan dia downtrend. So lepas tu kita tengok line pula, line cross line 10 cross line 50. So itu confirmkan lagi downtrend ni kuat. So apa kita punya analisa masa ni? Masa ni kita akan
analisa kita kena tunggu dekat 200. Dia lepas tak 200 ni. Ini yang terakhir. Maksudnya terakhir, sama ada kita nak tunggu dia boleh rebound ke tidak. So sebab tu dalam this level ni jangan masuk. Dia masuk bahaya, sangat bahaya. Bila semua dah berada bawah line, kita tunggu 200. Ini last. Kalau dia break juga, maksudnya tunggu dululah, jangan masuk. Jangan tengok lagi lah stok ni. Tunggu dia cross balik. So kalau indikator pun, walaupun dia oversold kan, indikator ni tunjukkan oversold. Maksudnya dia still maintain kat sini. Maksudnya seller masih kuat. Ini pun pattern seller kuat ni. Bila dia yang ni pula seller kuat. Dia bila RSI tu, line tu dia dia ada pattern ke bawah. Ke bawah maksudnya seller tu lebih kuat daripada buyer. Seller momentum, seller pressure lebih kuat daripada buyer momentum. Buyer momentum lah. So sebab tu dia ke bawah sampai ke bawah ni. So dia pun pula berada di bawah 50 level. Kan ini kat sini kan 50, kita boleh tengok sini. Bawah 50 level. So dia masih berada dalam dia dah berada dalam bearish zone lah. Bearish zone. So kat sini maksudnya bawah 30 ni dia bullish seller tu kuat jugalah. Kuat. Tapi dia hampir kepada bottom. Tapi bila nampak crossover ni kat atas ni, ini just bila kita berada dalam downtrend line, kita akan nampak RSI downtrend line juga, downtrend. MACD pun MACD pada bullish zone. Ini kita tengok bullish zone ni. Kalau kita tengok sini kan, daripada sini ini masa dia berada di bullish zone. Dia mesti, kalau uptrend mesti dalam bullish zone kebiasaannya. Maksudnya yang ni, this level ni kita boleh masuk lah entry. Tapi bila dia dah cross ke bawah balik, daripada bullish zone cross zero line ni, line bawah tengah ni ke bawah ni bearish zone. So kat sini dah level-level yang kita confirmkan yang stock ni kita jangan masuk. Ini just confirm. Tapi kita untuk yang kita ini untuk confirmkan melalui indikator lah. Tapi waktu kita tengok chart ni, kita last kali kita nak tengok, kita tunggu 200 line ni. Ini last. Ini indikator 200 moving average ni. Kita jangan tengok lah. Sebab dia ini pun dah bearish, ini pun bawah 50 level, masih lagi downwardnya ni line. So waktu sekarang ni kita jangan masuk, bahaya. So bila dia dah cross bawah 200, so confirm dia moving average, dia downtrend, bearish trend. So biasanya waktu-waktu ni dah lambat lah. 200 ni dah lambat, kita dah nak buat decision. Baru kalau kita dah ada, kita nak jual ke, tapi dah lambat. Tapi untuk kita confirmkan harga ni dah jatuh, dah dalam keadaan bearish, waktu ni lah untuk confirm betul-betul confirm lah. Tapi kita boleh detect signal awal melalui atas ni lah, daripada 10, daripada 50. Kemudian kalau kita macam jenis yang takut nak ni kan, takut nak cut loss kan. Tapi kalau kita beli ke bawah tak apa, takut nak cut loss kan. Okay. Kita tunggu lagi, tak apa, boleh tunggu lagi. Tapi inilah rugilah, banyak kerugian kita ni nak tanggung. So bila dah confirm ni, maksudnya kita dah terlambat lah. Kalau kita ada lah, dah terlambat, sebenarnya dah lambat lah. Tapi dia akan confirmkan ni betul moving average. Tapi kalau orang yang baru nak masuk, boleh masukkan stok ni sebagai watchlist. Sebab apa? Kita boleh monitor harga saham ni bila dia nak start buat reversal. Itu bila nak baru nak beli pula, kita boleh jadikan ni lah stok dalam watchlist lah. Tapi kena monitor lah, kita study lah. Kalau dia ada, kita boleh tunggulah, monitor. Kalau dia break balik 50, kita masuk. Macam tu kan, contohlah, monitor. So itu ni lah
secara menyeluruh penggunaan daripada moving average yang atas ni, indikator RSI, momentum RSI dengan MACD indikator ni. So kalau buat ni kena faham yang penting atas ni, chart atas ni yang penting. Chart atas ni penting. Jangan, yang kedua kita nak confirmkan moving average ni. Yang kedua, kalau base pada ni lah, setup ni lah. Yang kedua moving average ni. Yang ketiga baru kita nak confirmkan, baru kita tengok RSI, baru kita tengok MACD. Ini combine lah dua-dua ni. Maksudnya RSI ni kita nak tengok momentum, buyer kuat ataupun seller kuat, ataupun lepas tu kita tengok MACD. MACD ni trend sekarang ni, trend menaik ke, berada trend bullish atau trend bearish. Itu je. So entry tu base pada ni lah, breakout ke. Yang tu dah kita ada beritahu yang last week lah. Itu salah satu lah. Dia sebenarnya ada banyak cara, tapi ini adalah salah satu cara macam mana kita nak gunakan teknikal lah. Bergantung pada orang. Ada orang dia tak apa ni, tak apa gemar guna banyak indikator. Ada orang guna apa, naked chart je, candlestick je, naked candlestick je, dia boleh trade dah. Itu sebab tu bergantung pada masing-masing. Ada orang dia guna pattern je, so bergantung. Yang penting kena faham kenapa kita masukkan indikator ni, untuk apa. Kalau kita just ikut-ikut orang je tapi tak faham, itu yang apa, kadang-kadang tu orang ajar lain, dia faham lain. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Kita kena nak faham guna indikator ni bukannya base pada orang ajar ataupun apa yang ada dalam buku. Kita kena praktis. Kita kena ada rasa penggunaan tu macam mana. Baru kita boleh faham. Kalau tak, kita susah nak faham kenapa dia ni, kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa kena follow, kenapa momentum ni naik, kenapa. Kadang-kadang tu lagi satu, indikator ni kita gunakan bila ada divergent. Contohnya macam ni kan, divergent ni macam ni, bila ada satu, ada dua apa, ke bawah, ni ke bawah tapi chart ni ke atas. So ini divergent lah. Divergent ni maksudnya ada signal-signal awal yang akan bertukar trend daripada uptrend ke downtrend. Ini salah satu cara kita nak tengok baca gunakan indikator ni. Kita comparekan chart pattern menaik dengan indikator punya pattern, sama dia menaik turun. Sebab tu tapi kita janganlah terlalu depend sangat pada indikator ni. Tapi kita boleh guna untuk confirmkan bila reversal tu boleh berlaku. Maksudnya potensi lah. Boleh jadi, tak jadi. Boleh jadi, tapi biasanya kita kena faham lah, bila momentum tu berkurang, price naik, maksudnya apa, buyer kat sini, kekuatan momentum buyer kat sini dah berkurang daripada buyer kat sini. Kekuatan kat sini lagi kuat daripada sini. So bila lama-lama makin berkurang, maksudnya buyer tu makin melemah. Itu yang punca dia akan lama-lama jadi macam ni, lepas tu dia terus drop tu. Sama juga moving average trend ni. Bila trend ni sebab dia base pada harga. So bila nampak ada trend tu pun nak berubah, divergent ni lah kita sebagai signal. Nak katakan dia ni lah early signal untuk ni lah, untuk dia ke bawah. Tapi belum confirm lah. Tapi kita boleh gunakan ni sebagai berjaga-jaga untuk the next move lah, next pergerakan harga tu. So rasanya yang tu lah secara mudah lah untuk kita faham. Mungkin yang siapa yang kita tak adalah nak nak fokuskan guna RSI ke guna MACD, tak. Dia masing-masing ada pemahaman masing-masing. Ikut oscillator yang dia suka, ikut pandangan mata dia. Mana yang disesuai untuk dia. Janji dia faham macam mana guna. So yang itulah.
Okey. Fazrin, ada lagi nak tambah? Kalau tak ada, kita ni lah boleh buat conclusion lah. Tak ada. Okey. Terima kasih Fazrin, ni lah panjang lebar tentang apa, oscillator, indicator dan sebagainya lah. So sebenarnya macam yang kita tahu, indicator ni sebenarnya dia untuk confirmation sahaja, bukan sebagai main apa kita nak buat sebagai main entry exit tu. Ni just confirmation sahaja kepada analisis kita. Kemudian pada salah satu lagi sebabnya kenapa kita guna indicator ni sebagai confirmation ni, sebab indicator ni dia ada lag. Jadinya itu yang kita kena jaga-jaga sikit lah. Okey, dan Alhamdulillah berdasarkan apa yang Syukri terangkan tentang apa moving average, lepas tu Fazrin dah terangkan tentang oscillator, lepas tu macam mana implementation yang kita nak buat indicator dekat chart ni. Saya rasa sedikit sebanyak boleh membantulah. Ini basic je lah. Lepas tu kita pun tak bagi tahu apa yang terbaik. Cuma sebenarnya basically yang terbaik tu tak ada. Yang ada terbaik untuk diri kita. Kita je yang tahu yang mana kita rasa paling sesuai untuk kita untuk pakai. Jadi terpulang pada masing-masing lah. Dan berbalik pada yang Fazrin cakap tadi, kita sebenarnya boleh guna salah satu je, tak perlu ada banyak-banyak pun. Sebab kalau banyak pun benda je sama, cuma mungkin kiraan dia berbeza, dia punya calculation untuk dia membentuk indicator tu. Tapi at the end dia bagi result yang sama, macam oscillator. So RSI ke MACD ke, dia oscillator, benda yang sama, cuma kita selesa guna yang mana. Itu terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadinya kalau kita balik pada kita punya tajuk pada hari ni, indikator yang terbaik tu itu terpulang pada masing-masing. Yang terbaik untuk kita, Fazrin, untuk Sam ataupun untuk saya sendiri, tak semestinya terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita berbalik pada macam yang kita bincang pada webinar tentang technical analysis yang pertama itu, technical analysis ni adalah art ataupun seni. So dia in the eyes of the beholder, terpulang pada masing-masing kita nak analisis macam mana. Okey, so saya rasa setakat itu saya pada hari ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Syukri dan juga Fazrin sudi menerangkan kepada kita tentang indikator pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama live kita pada hari ini. Dan apa pun jangan, tuan-tuan dan puan-puan yang masuk terlewat kepada live pada hari ini, jangan risau. Ni punya live hari ni dia recorded. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk semula pada page BIMSAT untuk tengok semula. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.